Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dapat kita sambung pada malam ni pengajian kitab Idaman Penuntut. Kalau ikut pada catatan ni, kita berhenti dekat bahagian najis yang kedua, iaitu mughallazah. Itu mughallazah. Kalau muka surat 11 Jawi, Rumi muka surat 4 atas sekali. Ketiga Jawi, Rumi muka surat 3 kan, sebelah. Maksudnya habislah 3 tu last. Maksudnya masuk mukhaffafah kita dah habis. Ujung ni maksudnya ialah masuk yang keempat atas sekali. Mula start balik, mula atas, paling atas sekali. Ya, betul lah. Kalau yang Jawi 11, maknanya kita dah selesai sebelum ni membahaskan najis mukhaffafah, najis ringan. Kalau ingat lagi lah, sebab ini bulan lepas ni kita masuk ni, iaitu apa maksud najis ringan? Ada najis ringan, ada najis pertengahan, ada najis berat. Najis ringan dipanggil mukhaffafah, pertengahan dipanggil mutawassithah, yang berat dipanggil mughallazah. Apa maksud ringan? Ringan tu maksud cara nak menyucikan dia ringan aja. Renja-renja saja. Macam tu. Tak susah pun nak kena lalukan air, tak perlu. Jadi kalau mutawassithah yang kita tak masuk lagi, pertengahan. Apa yang pertengahannya? Taklah nak kata sedang sangat nak cuci dia, tapi taklah kata nak susah sangat. Yang kita nak masuk malam ni najis mughallazah, iaitu najis berat. Apa yang berat dia? Nak cuci itu berat. Tu maksud berat. Nak cuci itu berat. Jadi maksud ringan, sederhana, berat tu, itulah maksud dia. Jadi kita masuk yang B ataupun ba, iaitu muka surat 11 Jawi, Rumi 4. Qal ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang ke B ni, najis mughallazah. Najis mughallazah yang berat, dalam kurungan tu yang berat. Najis tu berat, cara menyucikannya ada dua. Yang mana sebelum ni pun kita dah bahas juga, tapi cara menyucikan kita tak bahas. Kita cuma bahas apakah dia najis mughallazah, iaitu najis anjing dan babi dan anak kacukannya. Yang itu kita bahas sebelum ni lah. Memang ada sebelum ni. Muka surat berapa tu? Ada. Muka surat kedua rasanya. Ada yang terawal tu. Cuma cara menyuci dia tak bincang lagi. Maka kali ni nak cerita cara menyucikan najis mughallazah, najis berat, iaitu anjing, babi dan kacukannya. Anjing kahwin dengan babi, anaknya. Begitulah sama. Anjing mungkin kahwin dengan binatang yang suci macam kambing ke, sama juga anaknya. Dengan kuda, sama-sama. Yang penting salah seekor tu
daripada mak ayah dia. Mughalazah, anak mughalazah juga. Kita dah bincang sebelum ni. Okey. Okey. Najis mughalazah ni pula dia kata, jika caranya, jika seseorang terkena anggotanya, jika seseorang terkena anggotanya atau pakaiannya dengan darah binatang itu, mughalazah tadi, darah itu pertama, dia bagi contoh darah, atau tahinya, tu yang kedua, atau kencingnya, air kencing, 3 dah, atau air liurnya, 4. Jadi maknanya kena darah, tahi, kencing, air liur, 4. Yang kelima ada kait pula, dikaitkan, iaitu yang kelimanya atau badannya. Bila sebut badannya, semualah, apa sahajalah, atau badannya yang basah. Yang basah maknanya dia ada kait kalau badan dengan basah. Kalau darah tak perlu kait dengan basah, sebab darah tu memang dah basah, memang cecair. Begitu juga najis tahinya, tahi tidak dikait dengan basah, kerana bila sebut tahi itu memang dah basah. Macam tu juga kencing tak perlu kait dengan basah, sebab kencing air memang dah basah, dan air liur juga memang basah, maka tak ada kait basah. Yang ada kaitnya adalah badan binatang tadi tu basah, maka hukum dia, maka cara menyucinya hendaklah dibasuh 7 kali. Nah, itulah berat, 7 kali. Sekali dah lah. Tu yang jadi berat, tu jadi mughalazah tu. Kadang-kadang kita tengok, oh najis tu berat, maka kita melihat najis mughalazah tu terlebih najis daripada najis mutawassitah, najis tai ayam. Kita nampak rupa najis. Kalau babi tu kita nampak, ataupun anjing kita nampak macam terlebih najis. Tak, najis sama je. Tetap najis sama je. Mughalazah, mutawassitah, sama je, najis tetap najis. Cuma yang nak melihat tu berat, Allah, letih nak cuci. Berat kat situ. Jadi bila disebut atau badannya yang basah, atau badannya yang basah, maksudnya begini, badan binatang tu basah, badan dia asalnya kering, bulu kulit asalnya kering, tapi tiba-tiba basah. Basah tu kena hujan, kena air dah basah. Ataupun dia kering, kita yang basah. Sama okey, bila kena dia kering, kita basah, maka wajib 7 kali. Ataupun terbalik, kita kering, dia basah. Dia tu apa? Badan dia lah. Sebab kalau darah kita tak payah bincang basah tak basah, memang dia basah lah, darah tu cecair. Kalau kata air kencingnya, tak payah bincang lah basah tak basah, sebab memang dia basah lah, sebab tu nama air kencing. Jadi kalau badannya basah, kita tak basah. Okey, basuh. Kita basah, badan dia tak basah, tetap juga air tanah. Kita dapat faham, kalau dia kering, kita kering, tak wajib basuh. Jadi kalau anjing, babi, bila kita pegang dia, ataupun dia pegang, dia sentuh kita, terkena pada kita, terkena pada pakaian kita, dia kering, kita kering, baju kita kering, kain kita kering, dia pun kering, maka tak wajib basuh. Tak wajib basuh. Kerana pada mazhab Syafi'i, najis hanya berpindah apabila basah. Itu mazhab Syafi'i. Najis hanya berpindah apabila basah. Sama ada dia tu jenis basah dah, ataupun dia bukan jenis basah, tapi dia telah dibasahkan dengan air. Jika ada basah tu, maka kat situ ada berlaku khilaf ulama. Mu'tamadnya gitulah, kalau pegang kering dengan kering, tak wajib basuh. Tapi ada, kita melihat beberapa pendapat yang lain yang lebih berjaga-jaga, ihtiyat dia panggil. Tangan kita ni betul ke kering? Kat situ dia soalkan. Binatang tu kering, tak apalah dia kering. Kita kata tangan kering, badan dia kering, jadi kering dengan kering tak payah basuh. Okey, betul, itu kaedahnya. Cuma kita tengok betul tak tangan kita kering. Lembab tu tak kering. Apa bukti tangan kita tak pernah kering? Boleh kata gitu ke? Apa bukti? Buktinya ada cop jari. Kalau kering takkan ada cop apa-apa, takkan berpindah apa-apa daripada badan kita ke cermin. Kenapa boleh ada cop jari? Kita bila pegang, kan? Tak nampak, tapi kenapa ada cop jari? Sebab basah kan? Maka kalau macam tu, jika mengambil pendapat itu, kalau manusia sentuh dengan anjing, babi, memang kena basuh walaupun kering dengan kering, sebab kering tu hanya dia je perasan dia kering, hakikatnya tangan tak kering. Gitu. Tapi itu bagi mereka yang nak berjaga-jaga, ihtiyat sungguh.
Tapi hukum asal kering kan? Kering lah. Kira kering lah tu. Kira kering. Maka tak wajib basuh. Kat situ kalau nak kira, memang kita pernah dengar. Saya sendiri pun pernah dengar. Kita mengaji daripada dulu memang tak. Bila kering tak wajib basuh. Tapi bila didetailkan, Allah risau je. Maka dengan sebab tu, untuk berjaga-jaga basuh juga. Tapi kita tak boleh kata wajib basuh. Bila kering dengan kering, kita tak boleh kata wajib basuh. Boleh kita kata apa? Sunat basuh. Boleh lah kata gitu. Wajib basuh tak boleh. Wajib basuh tak boleh. Sebab pendapat yang kedua tadi, pendapat ihtiyat, berjaga-jaga. Jadi oleh kerana itu, tangan kita sebenarnya tak pernah kering. Sebab kita ada, dia panggil lembab. Dan dia ada cop jari kita, jari kita ni akan ada dekat mana-mana yang kita pegang, menandakan kita basah. Situ. Jadi yang dimaksud dekat sini mughallazah, anjing atau babi atau kacuk-kacuknya, jika seseorang terkena. Maksud terkena pula. Terkena ni maksud kena. Ni anjing, ni kita. Kena, basah kan? Kena. Itu maksud kena. Air kencing kena, najis dia kena. Jadi kalaulah maksud kena tu memang terkena betul. Jika ataupun yakin kena, begitu. Yakin kena, baru nama kena. Kalau hanya berkemungkinan kena, maka namanya tak kena. Kadang-kadang istilah ni penting juga. Sebab kita kadang-kadang kita kalah ataupun kita boleh salah faham dengan istilah terkena tu. Terkena, pertama tu tak sengaja. Satu, bukan maksud itu. Maksud terkena ni memang kena dengan yakin. Itu dobek dia. Terkena ni maksud terkena dengan yakin. Kalau berkemungkinan kena, namanya tak kena. Tak terkena. Kalau berkemungkinan, maka oleh sebab itu tak wajib basuh. Jika hanya ada kemungkinan. Maksud tak yakin lah situ. Kerana hukumnya asal dengan ghalib menang asal. Ini kaedah fiqh. Asal dengan ghalib. Ghalib ni kebiasaan lah. Asal ni yang asal. Asal dengan ghalib menang asal. Menang asal, bukan menang ghalib. Mari kita tengok contoh, beberapa contoh. Beli rumah orang kafir. Orang kafir tu minum arak, bela anjing. Dan makanan dia tak tahu babi bukannya haram bagi dia. Tu masih lagi kemungkinan. Okey. Jadi bila kita beli rumah dia, dalam keadaan kita tahu dia bela anjing, dan dalam keadaan kita tahu dia makan memang tak ada halal haram oleh orang kafir. Dan mungkin kencing dia macam mana tak tahulah. Mungkin ada kencing dia lap macam tu aja. Itu kalau itu bukan mughallazah lah. Kita bahas mughallazah. Kita masuklah juga anak-anak ada kencing dan dia lap gitu aja. Dia tak basuh. Itu kalau bukan mughallazah. Kalau mughallazah dia memang ada anjing pun. Malah dia memang jenis makan babi pun contohnya. Kita beli, adakah wajib basuh satu rumah dengan air tanah? Tak wajib. Kenapa? Berkemungkinan sahaja. Kemungkinan tu pula dia ada kemungkinan rendah, kemungkinan yang tinggi. Kemungkinan rendah ni dia katakan anjing dia duduk kat luar. Maka kemungkinan 20-30% takkan tak pernah masuk. Kemungkinan ada. Ataupun dia kata memang ada tidur dengan anjing. Oh, itu 90% kemungkinan akan ada cecair-cecair anjing tadi. Atau pula dia kata dia pun makan babi, maka dia bukannya haram pun. Dan kemungkinan tu besar, iaitu akan tumpah di lantai dan sebagainya. Tapi masih lagi kemungkinan. Sebab kita tak nampak, maka tak wajib basuh. Jadi tak perlu nak ambil air tanah jiru habis kotor habis dinding. Dinding tak apa kalau yang atas tu, tak apa yang bawah. Yang bawah ni tak perlu. Kerana dia hanya kemungkinan. Asal rumah adalah suci. Maka ghalibnya, asal dengan ghalib menang asal kan. Asalnya rumah tu suci. Sebab rumah memang daripada siap memang suci. Ghalibnya orang kafir duduk dia tak jaga. Malah kalau dia bela anjing dan sebagainya pun, memang anjing tu pun duk jilat, air dia meleleh semua. Itu ghalib, kebiasaan. Tapi masih boleh tak yakin. Tak semestinya. Tapi ghalib. Maka menang mana? Menang asal, iaitu suci. Tak boleh basuh. Kalau basuh memang susah. Yang pertama. Yang kedua, beli kereta second hand. Tadi contoh orang Cina lah. Ini contoh orang Hindu pula. Dia minum arak. Dia mungkin babi boleh makan bagi dia. Dia pun ada anjing juga kan. Sama juga, beli anjing. Dan dia kata anjing dia biasa je naik sekikut sekali. Diorang bawa anjing, kita jarang bawa kucing kan pergi berjalan. Diorang bawa anjing diorang sekali. Kadang-kadang tinggal je dalam kereta tu. Dan kita pun pernah tengok sekali.
Ya ada anjing dalam tu. Okey. Kita nak beli kereta dia. Adakah perlu basuh? Kita tengoklah. Yakin ke tak yakin air liur dia, kencing dia ke apa, ataupun badan dia yang basah akan terkena mana-mana bahagian kereta. Yakin ke tak? Ya, kemungkinan tu memang ada. Kemungkinan tu berapa persen? Kalau dia bawa ke mana-mana 95% tu. Okey, tapi masih lagi nampak tak? Tak nampak. Yakin? Tak yakin 100%, 100%. Dia cuma kemungkinan yang besar. Maka ghalib dengan asal menang asal. Beli kereta asalnya, asal kereta keluar kilang. Kan suci? Maka suci, tak payah basuh dengan air tanah. Senang kan? Senang aja kalau fik ni. Macam tu juga ataupun kita tengok sendiri nak beli kereta tu, tengok-tengok anjing dah ada meleleh, tak jatuh, dah tengok dah. Itu bukan kemungkinan dah, itu dah yakin. Kita tengok sini mengalir, meleleh. Jadi tempat yang meleleh tu, tempat yang ada tu, kita wajib basuh dengan air tanah. Sebab dia bukan kemungkinan lagi, dia yakin. Itu maksud terkena. Lepas tu pula, tapi kalaulah yang kita tengok hari itu kita nak beli kereta tu meleleh kat situ, mungkin minggu lepas 2-3 tahun, 5 tahun dia pakai, lagilah banyak, masih lagi mungkin, maka tak payah basuh. Senang kan? Tak payah basuh. Mungkin. Takkanlah, tak ada. Sekarang ni nampak apa? Nampak yang itu. Berapa lama, banyak mana nampak? Adalah besar tu. Dekat mana? Dekat cushion. Situ sahaja. Takkan je berkemungkinan. Walaupun kemungkinan itu 90%, 95%, 99%, tetap dia bukan yakin. Kemungkinan terkena tadi. Maka kita jangan menyusahkan diri kita. Sebab ada orang menyusahkan diri dia. Dia nak beli kereta tu murah, dia beli, tapi memang dia nampak anjing ada dalam tu. Maka macam fikir dalam kepala dia basuh dengan air tanah. Akhir sekali basuh dengan air tanah kotor, nak bersihkan balik, habis duit jadi mahal balik. Nak cuci balik tu. Nak cuci balik air tanah tadi tu. Dah lah dia salah faham air tanah. Ini kisah benar ni. Dia salah faham air tanah tu, dia ambil air tanah sungguh, bukan air keruh yang kita akan bincang lagi. Okey. Macam tu juga beli handphone second hand. Kemungkinan besar orang kafir yang tak tahu beli kat kedai, tak tahu siapa punya, itu 50-50. 50-50. Ini real punya orang kafir, orang Hindu, orang Cina yang bukan Islam, yang kita tahu dia ada anjing, kita tahu. Takkan anjing dia tak pernah jilat kat situ? Takkan masa dia makan babi ke apa ke, tak ada mercik ke apa semua? Ada kemungkinan. Tak 60, 70, 80%. Ada kemungkinan. Tapi ada nampak? Tak ada nampak. Tak payah nak basuh dengan air tanah, nanti rosak handphone tu. Sebab asal dengan ghalib menang asal. Asal dengan ghalib menang asal. Dia sama juga sekarang ni. Kita sembahyang maghrib, ada wuduk. Kemudian kita nak sembahyang isyak je lagi. Sekarang ni kuliah. Dengar dulu. Masa dengar ni, ada orang dia jaga tau. Dari segi tak nak kentut. Ada orang jaga 24 jam, bukan 24 jam. Sejam dia jaga. Berapa lama tu dia jaga sebab mungkin dia ada masalah. Jadi dia jaga. Jadi bila orang macam ni yakin nak sembahyang isyak ada wuduk. Yakin 100% sebab dia jaga setiap saat. Kenapa jaga ni? Biasa ada masalah lah. Orang yang tak ada masalah dia jaga. Maksud jaga tu sentiasa memerhatikan ada tak angin nak keluar. Mana ada, lupa gitu je kan. Tahu-tahu nak sembahyang isyak, tadi kentut ke tak? Kita tak boleh yakin betul-betul sebab kita tak jaga. Faham? Kita tak sentiasa memerhatikan. Maka sembahyang tadi boleh sembahyang ke dalam keadaan tak yakin pun ada ke tak ada wuduk. Asal dengan ghalib menang asal. Asal je itu sembahyang maghrib ada kan, maka sembahyang isyak. Tak payah fikir lah. Tak payah fikir. Itu kaedah dia. Kaedah fik ni kalau mengaji betul, senang je kita nak hidup. Dia takkan jadi was-was. Tu kaedah fik. Sambung lagi. Itu kita bahas berkaitan dengan maksud terkena. Kena sungguh-sungguh lah. Kena tu pula, lepas dah kena dikatakan sini basuh, hendaklah dibasuh 7 kali. 7 kali basuh. Sekejap lagi kita bahas basuh tu apa. Basuh 7 kali setelah dihilangkan airnya. Setelah dihilangkan airnya. Airnya ni kembali kepada darah, air kencing tadi, ataupun yang kalau kita bersentuh dalam keadaan basah ada airnya lah, ataupun yang tepat sekali adalah setelah dihilangkan ainnya. Ain dengan maksud najis tu. Kalau air kencing kena tak ada dulu air kencing tu. Kalau najis kena tak ada dulu najis, buang dulu najis tu. Kalau masih lagi ada air kencing, kita lalukan air, tak boleh. Tak, itu kata 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tak jadi. Sebab air kencing ada, kita lalukan, kita tak hilangkan air ainnya. Maka air yang terkena air kencing tadi semua jadi mutanajis. Ambil kedua mutanajis, ambil ketiga mutanajis. Sampai bila pun takkan suci. Macam tu juga ada taik seketul. Kalau dalam bab ni taik babi, taik anjing. Kita jiruh dekat kita jirus macam tu. Kena air tu, kena
ain tadi, najis tadi, jadi mutanajis air tadi tu. Sampai bila pun tak selesai? Sampai hilang lah. Jadi caranya macam mana? Caranya buang ain dulu. Buang air, buang darah, buang air kencing dulu. Buang najis tu dulu. Dah tak ada najis dan tak ada sifat. Sifat dia bau, warna, rasa tak ada. Baru 7 kali. Bukan 7 kali daripada awal. Kalau 7 kali daripada awal, contoh ada air kencing sini kan. 1, 2, air kencing tu makin pergi kan. 3, 4, 5, 6, 7. Tak sah basuh. Tak tahulah tu mungkin 3 kali kot baru. Sebab kali pertama tu dia tak kira. Sebab bila kena air kencing yang tak dibuang, dia jadi mutanajis. Itu tak kira basuh. Dia hilang. Mungkin ada sikit-sikit lagi kita basuh yang kedua. Kena balik yang tadi, mutanajis balik. Ketiga. Mungkin kali keempat tu baru sebenarnya kali yang pertama. Itu kalau air kencing. Kali keempat tu baru kali yang pertama. Jadi maksudnya kena buang. Macam tu juga kalau kita geli, kita ambil buang macam tu. Dengan tisu kan, buang. Ada bau, warna dan rasa ada lagi. Jiru sekali, 2 kali sampai 7 kali suci. Tak suci. Sebab walaupun ain dah tak ada, kita dah buang, tapi bau, warna dan rasa tak hilang lagi. Jadi mungkin kita basuh 7 kali lepas tu suci, sebenarnya mungkin 2-3 kali aja. Sebab kali pertama, kedua, ketiga, keempat tu untuk cuci itu je dulu. Jadi maksud 7 kali setelah hilang ain, bau, warna dan rasa. Itu maksudnya setelah dihilangkan airnya. Sebenarnya setelah dihilangkan ainnya. Kena hilang yang tu dulu. Lepas tu dengan menjirus yang pertama, dengan jirusan lepas dah tak ada ain, bau, warna, rasa, jirus sekali, dia kata sekali. Okey. Yang pertama ditambah 6 kali jirus. 1 tambah 6, 7 kali lah. 7 kali jirus. 7 kali jirus itu dengan air bercampur tanah. Bukan air tanah. Air bercampur tanah. Adalah beza dia. Air bercampur tanah. Jadi kalau katakanlah lepas dah buang ain, tapi kalau ain tu ada, dia cuma jiruh gitu. Contohlah dekat lantai kan, malas nak pegang, ada air kencing, mughalazah. Dia pun ambil jiruh. Okey. Jiruh 5 minit habis dah, semua dah memang tak nampak dah, semua dah turun dah air. Maka 7 kali. Setelah itu, bukan 5 minit ni kalau nak bukan 7 kali, 70 kali dah, tak kira. Hilang air tu baru kira 1. Okey. Jadi dia sebut kat sini 7 kali mesti lalukan dan dicampur dengan air tanah. Maksud dicampur dengan tanah adalah air yang dicampur tanah. Maka bila campur tanah, air tu dia akan jadi keruh. Itu ada. Kalau sungai yang keruh tu kan, macam air tarik tu, macam tu lah. Tu keruh tu. Nak cari tanah mana ada? Dekat air tu mana ada? Tapi kadang kita ambil, kita tengok aja. Putih lagi bila kita cedok tu. Putih sikit. Macam tu lah. Itulah air tanah. Bukan mestinya masuk tanah banyak-banyak. Tidak. Masuk air tanah itu adalah air yang keruh. Keruh tu kerana tanah. Air yang keruh kerana tanah. Kadang-kadang kita basuh kapet, kita basuh baju lama tak basuh, air tu keruh juga. Tapi air tu keruh dengan daki, dengan benda lain, dengan debu. Tak boleh. Air yang dikeruhkan dengan tanah. Air yang dikeruhkan dengan tanah. Tanah pula banyak jenis. Tanah gambut, tanah liat, tanah apa lah, pasir kita tak panggil tanah. Macam-macam tanah ada. Tak kisahlah warna apa tanah tu sekalipun, janji ianya tanah. Cuma kita biasa ambil tanah liat untuk nak tengok betul-betul warna tanah. Tapi kalau tanah gambut pun boleh. Dia akan jadi warna macam kelabu sikit itu. Tanah gambut kan, jadi warna kelabu. Boleh. Tak semestinya kena cari tanah liat. Tak semesti. Cuma salah satunya bolehlah tanah liat. Jadi maksudnya air campur dengan tanah. Dia bukan campur tu pula, dia bukan sampai jadi selut. Tak boleh juga. Selut tu tanah campur air. Ini air campur tanah. Jadi kalau bubur tanah banyak-banyak, tambah tanah liat, dia akan jadi macam selut dah. Itu tak boleh. Tak boleh, tak menyucikan. Dia hanya air yang dicampur dengan tanah. Kadar kekeruhan tu, janji kita tengok keruh air ni, cukup lah. Kalau kita tak puas hati, kita boleh lebih sikit, tak apalah. Cuma sekurang-kurang kalau tengok keruh dah ni, memadai dah air. Dan disebut juga kat sini 7 kali lah, 7 kali. Dan dia kata satu daripada jirus itu air yang dicampur dengan tanah. Masuk air tanah, air keruh tadi salah satu. Ini gini, dobek dia gini, sekurang-kurang 1 daripada 7 tu adalah air tanah. Itu dobek dia.
Sekurang-kurang 1 daripada 7 air tanah. Sebelum kita nak faham perkara ni, kita kena faham air tanah tu air mutlak ke tak? Faham itu dulu. Air tanah adalah air mutlak. Air tanah ni air keruh tak? Adalah air mutlak. Sama ada air tu keruh kerana memang keruh, duduk dalam sungai, duduk dalam alur, duduk dalam laut, duduk dalam perigi memang terkeruh, ataupun kita keruhkan, dia tetap juga air mutlak. Ambil tanah campur. Kalau ingat lagi lah, sebelum ni kita dah bahas air mutlak. Jika dia bercampur dengan sesuatu yang suci, namanya mutaghayyir. Kalau ingat lagi, air yang bercampur dengan nila, bercampur dengan sirap, kan, dia panggil air mutaghayyir, air suci, tapi dia tak boleh menyucikan kerana dia telah berubah warna ke bau ke, dia telah berubah. Kalau kena dengan najis, namanya air mutanajis. Kalau kena dengan benda tu suci, namanya air mutaghayyir namanya. Air tu suci tapi tak boleh menyucikan. Ada dalam ni, dalam kitab kita sebelum ni. Okey. Kecuali, ingat tak? Kecuali 2. Pertama, tanah. Yang kedua, lupa tu. Pertama tanah. Ya, kalau bercampur dengan sengaja pun, okey, ambil nila, buang dalam air. Air tu mutaghayyir, suci tapi tak menyucikan. Ambil sirap, buang dalam air. Air mutlak, suci tapi tak menyucikan. Ambil lah apa saja bubuh. Ambil sabun bubuh, air tu suci tapi tak menyucikan. Okey, kecuali 2 kan. Tanah ambil, air tu berubah, air tu tetap suci. Mutlak. Satu lagi? Lupa. Garam laut, lupa tu. Garam laut tu ambil buah dalam air tu berubah jadi masin, berubah, tetap juga mutlak. 2 saja. Selain daripada 2 ni tak boleh. Ambil apa? Pandan yang pati pandan, bubuh, bertukar jadi warna hijau, bertukar sifat. Air ni dipanggil mutaghayyir, tak boleh buat menyuci lah. Okey. Jadi maknanya air yang salah satu dengan air tanah ni adalah air mutlak. Makna air tanah tu air mutlak. Okey, bila dah faham macam tu, boleh tak kita nak buat 2 air tanah, 5 air putih? Boleh. 3, 4 boleh. Malah ke 7 air tanah pun boleh. Sebab air tanah tu air mutlak lah. Air tanah tu air mutlak. Jadi yang dia kata salah satu daripada 7 tu dicampur dengan air tanah mesti tu, sekurang-kurangnya dalam 7 tu ada 1 air tanah. Tapi kalau payahlah buat 7 lah air tanah, boleh. Kenapa? Kerana yang pertama je yang wajib, yang mesti. Yang 6 lagi tu air keruh. Air keruh boleh ke buat basuh? Air keruh kan air mutlak yang kita bahas sebelum ni. Air keruh kan air mutlak, maka memadai. Jadi tak timbullah soalan 3, 4. Tak boleh tu. Dah 3 kali dah air keruh. Oh, sebab 3 kali air keruh kena keringkan balik, buat sekali. Lepas tu buat 6 kali air putih. Pelik hukum mengapa gitu. Sebab apa, dah terlebih dah. Berapa kali buat air tanah ni? Air keruh ni 3 kali. Air keruh sekali aja. Dah. Keringkan. Lepas keringkan, masuk air tanah sekali, lepas tu 6 kali air putih. Bunyi pun pelik. Tak payah. Sebab air tanah adalah air mutlak. Air tanah itu adalah air mutlak. Jadi boleh buat 3, 4, 5. Cuma kalau buat 7, kotor lah. Nanti kena cuci lagi, kena basuh lagi sebab kotor pula. Jadi buatlah sekali. Yang lain tu untuk kita, macam kita basuh, bagi dia cuci balik. Cuma dari segi hukum boleh. Dan tanah yang digunakan tu mestilah tanah yang suci. Maksud tanah suci tu tanah yang tak ada najis. Logik lah. Kalau ada tahi kat situ, kita ambil tanah tu memang tak boleh lah. Logik lah. Macam tu juga tanah yang ada dekat kubur. Tak boleh juga. Kubur yang digali. Bukan kat kubur. Kubur yang telah dibongkar kan. Maka tanah tu tak najis. Tanah tu. Sebab dalam kubur tu kan, perut pecah keluar habis tu, maka dia bercampur dengan tanah. Maka tanah tu tak najis. Tapi di atas tu tak. Yang di dalam tu. Jika dibongkar kan. Maka tanah yang nak pakai tu, tanah tu mesti suci. Saya perhati dulu orang lah, tok dulu, masa dia nak ambil tanah liat, dia ambil kat atas. Dia ambil cangkul dulu. Dia tak ambil kat bawah. Boleh dia ambil kat bawah. Dia kata kenapa ambil kat atas? Sebab tanah suci. Macam boleh lah, tapi macam menyusahkan aja. Pak bawah pun mana tahu dia suci ke tak suci ke, ada orang kencing kat situ, tak ada kan. Kembali kepada asal, hukum asal tanah suci, ambil je lah. Tapi dia orang ambil juga kat atas. Saya teringat lagi lah. Ambil kat atas. Boleh je, tak kisah. Janji tanah tu tanah suci. Tanah tu tak ada najis lah. Tanah tak ada najis. Ada pendapat juga yang kata tanah tu juga tak boleh pakai tanah mustakmal. Tanah mustakmal ni khilaf ulama, iaitu bekas daripada tayamum. Debu
Tayamum tepuk muka tangan kan. Debu tu pendapat mazhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad, dia dipanggil debu mustakmal. Debu mustakmal. Sebab kita dah sapu muka dan tangan, baki dia tu. Masa kita tepuk, kita angkat, yang itu suci. Masa muka, lepas tu tepuk sekali kedua, angkat, yang tu suci. Yang kat tangan tu buat gini, maka yang ada baki-baki itu dipanggil debu mustakmal. Itu mazhab Syafi'i, pendapat mu'tamad. 3 mazhab yang lain, dan termasuk ada sebahagian dalam mazhab Syafi'i, dia kata tidak, itu suci juga. Sebab tayamum bukan mengangkat hadas, dia kata. Tak apalah, khilaf kat situ. Jadi pada pendapat mu'tamad, kalau katalah kita pakai tayamum tadi, baki dia tu, itu yang kita buat jadikan keruh air, tak boleh. Tak boleh. Pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Tapi itulah, pelik lah, banyak tanah lain, cuma nak buat hukum aja. Lepas dia tayamum kali pertama tu, dia pun buat ni. Masuk air dalam bekas, jadi keruh. Dengan sebab debu tadi tu. Debu tu tak debu tanah. Maka boleh ke dah nak buat basuh ni? Tak boleh. Tapi 3 mazhab lagi. Jumhur lah. Boleh. Tak apa lah. Nak beritahu khilaf aja. Habis. Jirus 7 kali. Maknanya sekali air tanah tu sekurang-kurang. Dan ratakan di mana tempat kena najis itu. Ini dia maksud 7 kali tu apa maksud 7 kali? 7 kali tu maksud kalau tempat kena najis tadi yang telah dibuang airnya apa semua, katalah besar ni, air semua lalu. Kena semua. Tempat tu sekali. Kena lagi 2 kali tempat yang sama. Tapi kalau kena separuh, jiruh sekali kena separuh. Jiruh kali kedua kena separuh lagi. Namanya sekali. Itu maksudnya. Dan ratakan di mana tempat kena najis tu. Kali pertama kena semua sekali. Kali kedua kena semua. Kali ketiga kena semua. Kali keempat tak kena semua. Kena separuh aja. Ada baki lagi yang tak kena ni. Kali kelima sebenarnya baru kali keempat. Kali kelima yang untuk bagi kena yang baki tu. Jadi maksudnya ratakan tu rata sungguh. Rata sungguh. Kena tempat kena najis tu. Semua kena. Okey, ratakan. Cuma kadang-kadang dia jadi juga lebih dah ratakan macam tu, nak guna air tanah tu, kalau kata nak pakai sekali lah air tanah, nak pakai yang nombor berapa, tak kisah nombor berapa. Dari segi hukumnya boleh, kali pertama, kedua, ketiga, empat, kelima, keenam, ketujuh boleh. Cuma afdal ataupun sunat kali pertama air tanah. Kali kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh air putih biasalah. Itu kalau nak buat satu enam. Itu afdal. Habis kalau nak buat yang kelima air tanah boleh je. Nak buat yang ketujuh pun boleh. Sebab sekurang-kurang sekali. Cuma dia ada risiko dia. Ini faham fiqh. Risiko. Kenapa yang kali pertama tu air tanah? Kenapa kali pertama tu air tanah? Afdal. Kenapa bukan kali ketujuh tu afdal? Risiko dia gini. Kalau lah buat kali ketujuh, kali pertama lalukan air. 6 kalilah air putih ni. Kali pertama. Ketika lalu kali pertama tu, air tu katalah dia merecik. Dia merecik. Kena bercik. Kena kaki kita. Okey. Yang kena tak apalah. Sekali, dua kali, tiga kali, lima, enam kali. Kali ketujuh air tanah. Tak apalah, yang selesai. Yang dekat kaki kita yang merecik untuk kali pertama tadi, hendaklah dibasuh dengan baki lagi sekali. Mana kena basuh 7 kali lagi kaki. Salah satunya air tanah. Macam tu juga. Kali pertama air putih, kali kedua air putih, kali tiga air putih, kali keempat air putih. Terkena pula merecik, pergi belah sana pula, nampak terkena belah sana. Yang ni teruskan 7 kali. Yang tu kena basuh 7 kali, salah satu dengan air tanah balik. Kalau merecik banyak, setiap satu tu kena basuh. Tapi kalau air tanah dulu, lepas tu merecik, tak ada masalah, tak payah basuh. Macam mana? Itulah. Itu maknanya bukan air tanah dulu kan? Kalaulah tempat tu dah tak ada najis dah, air dah buang. Kita buang air mutlak dulu, itu masalah dia. Bila kita buang air mutlak dulu, dia akan kalau katalah kita kat sini je, kita buang air mutlak dia akan mengalir banyak kan ke sana. Jadi automatik semua kena basuh sampai ke mana air tu adalah. Tadi saya bagi contoh merecik. Ini bagi contoh lagi besar, mengalir. Dia dekat tu, dekat tempat tu, tengah-tengah tile tu ada anjing babi pelik lah pula, anjing lah babi masuk sini. Tapi ada dekat hari tu dekat Sungai Buloh ke mana, babi masuk masjid. Ada. Pernah berlaku. Habis tukar kapet dia lepas tu. Okay. Anjing masuk dia berak tengah-tengah tu. Kita pun ambil dengan tisu gini, buang air dia, selesai. Besar ni je.
Tak banyak. Kalau kencing besar sikit. Gitu kan. Selesai dah. Tapi kita nak basuh ni, alamak. Kita pun ambil jiru. Kita ambil jirus. Jiru gitu. Bila kita jiru gitu, ni air tak ada ni. Kalau air ada lagi teruk. Maksudnya kalau ada, kita malas nak pegang, kita ambil. Makin jauh kan. Dia pergi. Semua yang kena air tu, semua tak najis. Makin besar. Besar mana tu lah. Dah lagi jauh, lagi besar. Orang dulu tak apa, rumah orang dulu dia memang jiruh gitu je. Kalau ada anjing ke apa, dia jiruh. Sebab apa? Rumah dia lubang-lubang. Masuk air ke bawah tu je. Kita ni, mana ada lubang. Rumah kan dulu pakai papan lubang-lubang kan. Jadi kalau kat tengah tu, malas sangat nak, ataupun bimbang, takut kena apa semua, kita pun jiruh gitu. Jiruh gini kan. Kena je najis tu pergi. Semua tu muntah najis, pergi sampai jatuh ke tanah. Semua yang kena air tu muntah najis. Semua kena basuh 7 kali. Itu kalau ada najis. Kalau tak ada najis pun sama. Dah buang dah, tak ada dah. Cuma tak basuh 7 kali je lagi. Tapi bau, warna, rasa, air semua tak ada dah. Kita pun malas juga nak jiruh dengan air tanah. Kita jiruh dengan air putih. Semua tu kena basuh dengan air tanah. Balik. Menyusahkan kan? Sepatutnya macam mana? Ambil air tanah segelas, tuang, bagi kena rata. Okey dah. Baru jiruh. Jiruh lah. Tak perlu dah nak 7 kali yang lain. Yang itu 7 kali lah yang dekat situ. Yang lain tak perlu dah. Bezanya sikit aja. Bezanya tu aja. Sikit aja beza. Iaitu menyusahkan diri balik. Tu risiko dia. Tu risiko. Jadi buah air tanah dulu. Tapi kalau najis tu ada, buah air tanah pun tak guna. Air kencing tu dah ada, buah air tanah pun tak guna. Kena buang dulu air tu. Nak tak nak kena pegang lah juga. Kan? Kena pegang lah juga. Itu lah. Macam mana? Boleh tak? Kita tengok kat situ, kita ambil jiru, jatuh. Jatuh pula ke bawah, bahaya juga. Orang pijak kalau masjid kan. Orang duk pijak. Melongkang tak masalah. Longkang ni, kalau ke longkang, macam mana ada ke mas terus mengalir ke longkang? Ya, tak apalah. Longkang kecil tu kan. Okeylah, tak apalah mengalir. Cuma benda mudah, tapi sebab dia tak nak pegang punya pasal jiru tu, jadi besar semua kena air tanah. Semua kena air tanah. Habis kalau dah terbuat macam mana? Kalau dulu tekah ni sentiasa ada jalan lepas dia. Ada tak mazhab mengatakan basuh sekali je? Ada. Gitu je lah. Macam mana? Habis tu? Kalau tidak nak tanggung semua orang yang duduk pijak kaki basah tu. Dosa habis tu. Sembahyang apa semua. Kalau masjid lah. Ada mazhab yang mengatakan anjing, babi basuh sekali. Ada lagi nak lagi ringan. Hanya air liur dia je basuh. Badan tak kena. Bukan najis. Anjing masuk dalam posh. Tempat tu. Okey, betul. Tak, sama juga. Sekarang ni asal posh tu tak, ini kalau tak nampak lah. Kalau nampak tak boleh. Kalau nampak jelas-jelas dia kencing, dia berak situ ke apa, dah tahu dah. Air liur dia meleleh air liur, lepas tu dia lap. Inilah tahu. Tak boleh dah. Kau dah nampak air liur dia meleleh. Ini tak nampak, masih lagi kemungkinan. Posh masa mula-mula buat dulu, asal posh suci tak? Suci. Ghalibnya anjing kalau tidur satu malam itu macam-macam dia tergolek, dia buat keluar air liur kan. Ghalib menang asal. Nak kalahkan asal lah, hanya nampak. Yakin maka kalah asal. Dia panggil qarinah. Sebab ada tanda qarinah, ada kesan. Ni apa ni? Bau tai anjing ni. Anjing semalam. Okey, yakin lah. Selagi tak ada, tak perlu. Jangan susahkan diri. Kalau tu baiklah. Ya. Tu masalah besar. Mop ni sebenarnya ada satu alat yang tak patuh syariah. Begitu lah. Kasar lah bunyi. Sama ada mughalazah atau bukan mughalazah. Memang dia tak patuh syariah. Tak patuh langsung syariah. So, mop ni, dah lah tu bekas dia tu kecil je, bekas yang untuk perah tu. Sebab bila mop ni kita akan letakkan dalam baldi. Tak kisahlah baldi boleh perah, tak boleh perah ke, perah pakai tangan ke apa ke, tetap juga tak sampai 2 kolah. Ada tak? Dia bawa 2 kolah pergi. Mop. Tak sampai. Kalau anak kencing kan, lap gitu, lepas tu kering, tahulah kencing tu, ambil mop, satu rumah muntah najis. Tapi bukan mughalazah lah kencing anak, cuma mutawasitah, sama je hukumnya.
maka memang masalah besar. Pertama, masalah bila dia masuk ada air sikit-sikit, membesarkan lagi teritori kawasan najis. Satu. Lepas tu celup. Celup tu mutan najis habis dah dalam tu. Lepas tu perah, pergi kat tempat lain pula. Alang-alang masuk dalam bilik bawa kat bilik, habis mutan najis dengan air kencing tadi. Kena basuh semua. Benda kecil besar ni. Benda besar ni. Dengan sebab mop jadi satu rumah. Dia jadi satu rumah. Dia berbeza macam ni. Ada air kencing, lap dulu. Lap sampai bau, warna, rasa air kencing semua tak ada. Nama najis tu najis hukmi. Hukmi nama. Hukum najis, tapi najis dah tak ada, bau, warna, rasa pun tak ada. Hukum je najis sebab tak lalu air lagi. Mop. Yang itu boleh lagi. Boleh dengan maksud dia tak merebak. Tapi tetap juga tempat tu mutan najis. Najis hukmi tak dapat terangkat, tak dapat hilang. Najis hukmi ni tak dapat hilang hanya dengan mop, tak dapat. Dia dengan air mengalir sekali. Cuma taklah merebak. Sebab apa najis hukmi? Dia tak ada najis, dia tak ada bau, dia tak ada warna, dia tak ada rasa. Dia tak ada. Tapi tak lalu air lagi, tak lalu air mutlak. Maka dia panggil najis tapi hukmi. Tapi najis tu tak ada. Sebab tu dia tak merebak. Najis hukmi dia tak merebak. Kalau buat gitu, tetap juga tak suci. Cuma tak merebak. Kena macam mana? Sekali lalu air, baru mop, tak apalah. Tapi kalau lah najis tu ada lagi sikit-sikit, walaupun sikit, masuk. Lepas tu pula masuk. Mop tu pula tak basuh betul-betul. Dekat basuh gitu-gitu je lah. Lepas ni nak mop juga. Minggu depan mop pula, kawan nak pinjam dengan rumah-rumah kawan. Semua yang mutan najis. Cuma bukan mughalazah lah, air kencing. Tapi kalau mughalazah sama. Tapi pelik lah kalau mop najis babi anjing ni, jaga pelik sikit kalau mop. Ada ke mop itu? Teruk tu. Tu lagi masalah besar. Lagi masalah besar kalau mughalazah. Kalau mughalazah dia mop. Memang masalah sebab dia akan bawa memang kita tak pernah pun mop dengan air tanah. Maka sentiasalah najis. Hati-hati lambat najis ni. Lambat najis ni hati-hati. Macam mana? Sebab tu wajib ngaji. Kena kering apa? Kena buang dulu. Alihkan sekali sekurang-kurang sekali. Sekurang-kurang sekali selesai. Kalau air kencing apa semua tu sekurang-kurang sekali. Tapi saya nak faham mughalazah sikit, nak bagi habis ni. Walaupun jika dikincahkan benda yang kena najis binatang tu, dia kata benda yang kena najis. Bukan najis. Dikincah tu kan. Bukan najis, benda yang kena najis. Dengan maksud dia kena najis. Baju kena najis, tapi najis tu dia dah buang. Badan kena najis, tapi najis tu dah buang, bau, warna, rasa dah tak ada. Tu maksudnya. Walaupun dikincahkan benda yang kena najis, mutanajis, benda kena najis. Isim maf'ul. Yang kena najis binatang itu ke dalam air yang keruh. Dikincah pun boleh. Dan yang berarusan dengan 7 kali kincah niscaya sucilah ia. Tak semestinya kena tuang gitu. Tidak. Maksudnya tak semestinya kena tuang. Tidak. Tak semestinya. Tuang pun boleh 7 kali. Alirkan boleh juga 7 kali. Tapi tak semestinya. Kalau benda tu lantai, memanglah kena jiruh lah. Kalau benda lantai, sebab nak angkat lantai macam mana? Tapi kalau baju kan boleh angkat baju. Jadi bila boleh angkat baju, katalah tangan kita kena, baju pun kena. Najis mughalazah, dia kata kalau kata kawasan tu lebih 2 marhalah, kawasan tu lebih 2 marhalah. 2 qullah, kawasan qullah tu ataupun sungai lagilah yang besar-besar lagi, dan ianya keruh. Kalau tak keruh, kita pijak apa lantai, pijak tanah kat bawah bagi dia naik keruh. Kalau dah memang keruh tak perlu dah. Caranya masuk yang kena najis tadi tu, yang kena najis tapi dah tak ada ain dah. Buat 7 kali kincah. Pergi 1, balik 1-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Tapi kita akan buat macam ni lebih-lebih, tak apalah. Cuma sekurang-kurangnya 1, 2. Tak perlu ambil air tuang, tak perlu. Sebab air tu dah lebih 2 qullah. Tapi kalau air tu kurang 2 qullah, macam kita biasa kan, itu kena jiruh, kena jirus. Kalau air tu berjalan, contohnya air sungai duk berjalan dan air yang berjalan tu keruh, tak perlu kincah. Letak je. Dan bilanglah ikut takdirnya. Istilah dia panggil. Macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan masa air berjalan tu kan dia ada kelajuan air tu. Kita agak-agak. Kelajuan ni kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuat tu. Sebab mana ada air ni? 1. Lambatnya air ni nak sampai. Boleh kot air slow sangat. Tu. Okey sampai. 2.
Alah air mana ada. Biasa kalau air jalan tu 1 2 3 4 5 6 7 laju air tu. Sebab tu nama air berjalan. Air ada arus. Maka tak wajib kincah. Sekadar letak je. Bilang je 1 2 3 4 5 6 7. Dia sama dengan ambil wuduk. Sama je. Ambil wuduk, kalau air tu tak gerak, dia kena kincah lah ataupun dia kena angkat lah air tu dalam qolah. Qolah lebih 2 qolah nak ambil wuduk, nak basuh 3 kali. Kita rendam tangan. Tak boleh. Jadi sekali. Habis macam nak gila? 1 2 3. Tapi kalau air tu berjalan dekat sungai terjun, laut, kalau ada laut ada ombak, tak perlu. Letak. Air berjalan 1 2 3. Dah. Kata dengan syarat kata tu bab lain. Jadi macam tu juga kalau shower. Kita ambil wuduk shower, ala-ala mandi ambil wuduk terus. Tak perlulah sekali keluar dulu. Masuk. Tak payah. Letak je. 1 2 3. 1 2 3 tu masuk kena semua lah. Kalau tak kena semua tak jadi juga kena semua ni. 1 2 3 ataupun gosok 1 2 3. 3 kali lah. Tangan. 1 2 3. Sebab air tu kan berjalan tak berhenti-henti. Ini ambil 1 2 3. Tak payah air berjalan. Yang kena begitu air tak berjalan macam kolah kita ni. Air tak berjalan. Jadi masuk air tak berjalan. Air tu yang kena angkat. Air tak berjalan. Air tak berlari dia panggil. Tidak berarusan. Apa lagi? Apa lagi? Beberapa perkara dah habis dah. Ada sikit beberapa dobit lagi. Bab kena bumi. Okey, kalaulah mughalazah tu ada dekat bumi, maksud ada dekat tanah, maka tak perlu campur air tanah. Logik tak? Dekat tanah ada tai, ada air kencing lah, ada air kencing. Kita jiruh atas tanah, maka tak perlu tanah. Air je 7 kali selesai. Sebab dah memang tanah. Okey. Apa lagi? Apa lagi? Okey, macam mana kalau ada dalam ni masalah lah, hujung-hujung ni masalah tu lah, masalah kita bincang bab masalah. Macam mana kalau dia sama najis mughalazah ataupun tak mughalazah, sama. Di kawasan lebih 2 qullah, ambil contoh sungai ke, laut ke, ada bangkai babi kat situ. Dia sama je bangkai badak ke bangkai apa, sama je. Ada bangkai satu. Tapi kita ambil contoh babi lah. Okey. Di situ, adakah satu laut, satu sungai jadi mughalazah? Memang confirm lah, tak logik. Bukan. Jadi mana yang mughalazah? Nak tahu juga mana yang mughalazah. Sekarang ni kena gini. Ada babi berjalan, kena buang babi tu keluar dulu, anjing tu keluar dulu, ataupun tahi dia ke sama je. Tahi dia berjalan, tahi babi, tahi anjing. Kena buang tahi dulu baru jadi suci ke tempat tu? Tidak. Tidak perlu. Jadi mana yang mughalazah? Pertama dia tu najis dan di sekelilingnya yang berubah. Di sekeliling najis babi, anjing, tahi apa tadi yang berubah. Berubah apa? Bau, warna, rasa. Maka itu je yang mughalazah. Yang tak berubah tidak. Jadi contohnya kita tengah ambil wuduk kat sini, lalu babi seekor. Berubah? Tak boleh ambil. Tak payah tolak. Jauh. Tak perlu. Cuma geli, itu bab lain. Geli kita tolak. Pergi jauh-jauh pergi belah sana. Macam tu juga najis. Kalau bukan mughalazah pun najis orang membuang kat atas, kita mandi kat bawah. Lalu cantik lalu. Tak perlu kita buang jauh. Ambil wuduk kat situ, sah. Tak ada masalah. Dengan syarat tak berubah. Tak berubah bau, warna dan rasa. Cuma kita geli, kita tolak. Kita geli, kita tolak. Cuma tak perlu cebok pada jauh-jauh lah. Apa, walaupun babi seekor pun. Tapi kalau berubah bau, warna dan rasa, satu laut sekalipun semua mutan najis. Satu laut sekali. Kata lebih 2 qullah. Memang lebih 2 qullah jika tak berubah. Sekarang kan berubah. Satu laut berubah warna darah babi ataupun bau babi ataupun bau najis. Banyak sangat babi mati. Mana tahu boleh jadi Nabi Isa nanti, dia antara yang dia buat, dia turun nanti, antara yang dia buat, dia patahkan salib, antaranya dia bunuh babi. Mana tahu masa tu jadi? Mana tahu. Babi banyak sangat. Boleh dia akan bunuh masa tu. Apa lagi masalah? Ada sikit lagi masalah persengaran. Qolah. Qolah lebih 2 qullah. Qullah tu dari segi ukuran. Qolah tu Melayunya qolah. Qolah lebih 2 qullah. Jatuh tahi anjing, tahi babi apa. Ni masalah je, nak buat masalah je ni. Jatuh. Maka sebut dah tadi, jika lebih 2 qullah, air kekal mutlak. Kalau berubah baru mutan najis. Berubah ada sikit, sikit tu je lah yang mutan najis. Sebab lebih 2 qullah. Tapi kalau kurang 2 qullah, kena aja. Berubah ke tak berubah, tetap mutan najis kan. Kita dah bahas dah sebelum ni. Okey, dalam qullah.
Ini nak faham fik. Masuk tai anjing, tai babi atau babi tu sendiri, anjing tu sendiri masuk dalam kullah yang mana kullah kita lebih 2 kullah. Kemudian adakah air itu mutanajis? Tidak. Air itu kekal mutlak kerana dia tak berubah. Makin lama air itu kurang dan tak buanglah najis tu. Kenapa tak buang? Buang ajalah. Buat masalah. Mak pekah ni dia kena jika, maka. Jika soal maka jawab. Kalau tidak takkan faham, takkan pandai mak pekah. Dia banyak benda-benda kadang-kadang jadi ke? Bukan nak kata jadi, nak faham pekah. Fik, nak faham fik. Jadi adalah babi dalam kolah masjid ni, anjing ke taik dia ke, tak kisahlah, mukallazah. Duduk ada. Tak buang, ambil wudu. Janji tak berubah, sah. Lama air makin kurang. Dia benda ni boleh berjadi dekat telaga. Telaga ada banyak tahi babi dalam tu. Air dah tak ada ni kan. Sini ada air. Sini ada. Sini tak terkena. Kena juga. Dah tak ada air dah sehari tak? Muka mandi ke okey lah tu. Kalau nanti tak ada air lama sangat, tak ada air. Masa tu perlukan telaga, walaupun telaga tu dah ada air, ada babi ke apa, tapi tak ada bau. Termasuk babi ke ataupun termasuk najis dia mendap kat bawah ke, sama je masalahnya. Okay. Kita buat tadi kolah ada najis mughallazah duduk situ, guna tanpa buang dia. Kemudian makin turun air, lama-lama air tu kurang 2 kullah. Bila air tu kurang 2 kullah, air tu mutanajis. Sebab kurang 2 kullah, tak berubah pun mutanajis. Okay. Kemudian bila dia mutanajis, macam mana nak kasih dia jadi apa? Mutlak balik. Kita dah bahas sebelum ni. Tambah air. Kan ingat kita teka-teki yang anjing jilat air cukup-cukup tu. Last sekali yang kencing tu yang mutlak. Yang jilat tu yang mutanajis. Walaupun kencing tu nampak apa benda ni? Mai kena tengok rakaman lepas. Kita dah bincang dah. Jadi air tu makin kurang. Jadi air tu jadi mutanajis. Cara tambah air, tambah air jadi lebih 2 kullah balik, maka semua tadi jadi mutlak balik. Okey. Soalannya bukan itu. Soalannya dinding kolah tu. Dinding kolah. Kalau dalam sungai tak payah fikir dah sebab dia memang tanah. Dinding. Jadi selesai. Kalau kolah dinding dia tu, dinding tu masa mula-mula masuk mutanajis, masa mula-mula masuk mughallazah, dia suci. Bila air berkurang, air tu jadi mughallazah. Sebab kurang 2 kullah. Maka dinding tu yang kena air tu tetaplah mughallazah juga kan. Kalau kita celup dengan kita mughallazah kan. Okey. Tambah air. Air tu lebih penuh balik. Ataupun lebih 2 kullah balik. Air tu jadi mutlak. Dinding tak, dinding dia mughallazah juga. Sebab nak cuci mughallazah, benda yang kena mughallazah, dia mesti dengan air tanah. Maka dinding kekal mughallazah. Okey, dinding mughallazah, air mutlak dah sebab dah tambah. Boleh tak dinding ni nak mempengaruhi air tu jadi mughallazah? Tak boleh. Sebab air lebih 2 kullah kuat. Babi seekor pun dia tak boleh mempengaruhi air. Ini kan pula dinding kesan-kesan aja. Maka air tadi mutlak, dinding mughallazah. Lepas tu buanglah babi ni seekor. Buat cerita pula, buang dah. Air tak buang. Kenapa? Jangan tanya. Okey. Kemudian tambah air. Air tu semua mutlak. Sebab lebih 2 kullah. Dan tak ada pun bau warna dah rasa babi tadi. Tapi dinding jangan lupa kekal mughallazah. Tapi sama juga, dia tidak boleh mempengaruhi air tu. Bila air tu turun kurang 2 kullah, air tu jadi mutanajis mughallazah balik. Tak ada pakai. Kalau kena dengan air tanah kena. Kemudian tambah lagi air, berpenuh balik, jadi mutlak balik. Dinding kekal mughallazah walaupun beribu kali sekalipun. Begitulah. Jadi macam mana nak selesai? Nak selesai dinding itulah buang air kan. Buang air tu membazir, boleh lah buang air habis, ambil air tanah, basuh sekali dengan air tanah, sekali dengan air tanah je. Perlu tak 6 kali dengan air putih? Tak perlu dah, memang dia dah buat duduk berapa lama dalam tu, sekali dengan air tanah. Itu cara membazir. Cara yang tak membazir, ambil tanah, bubur dalam tu, jadi keruh. Bila jadi keruh, dinding automatik tersuci. Itu memang mutlak pun. Dinding automatik hilang mughallazah. Dan 7 kali, bukan 7,000 juta kali dah kena air tu kat dinding tu. Tapi pakailah air tanah. Pakai. Kadang-kadang kalau buang tak ada point juga. Lepas buat gitu betul buang air. Buat apa? Kita nak jimatkan air. Maka pakailah air tu. Maka lepas tu bila air tu kurang 2 kullah, dinding dah suci. Bila air tu naik ke turun dah tak penting dah. Sikit berkaitan dengan
berkaitan dengan inilah masalah ni. Kalau termakan mughalazah, termakan hamburger, najis mutawassithah akan datang. Kalau termakan mughalazah, dah termakan tak tahu dia tulis situ pork free. Ingatkan tak ada babi, rupanya babi percuma. Pork free boleh dua makna. Pertama, kedai tu tak ada babi. Yang kedua, percuma babi. Dia masuk pork free, betul tak ada? Tak ada, cantik makan, rupanya free pork. Ni makan pork. Tak berdosa lah, tak tahu. Atau naik kapal terbang ke makan hamburger ke apa kan. Kemudian baru tahu, dah telan. Adakah perlu komor dengan air tanah 7 kali? Masuk. Tak wajib. Yang wajib komor dengan air tanah sekali, 6 kali air putih sekurang-kurangnya. Itu saja wajib. Makhraj cukup. 7 kali. Mulut saja. Sebab mulut kalau ada sos menitik, dengan sos sekali itulah. Kalau kena baju dengan baju sekali. Dia buang air besar. Adakah wajib basuh dengan air tanah jika keluar tu? Sebab najis tu yang makan babi tu lah. Tak wajib. Basuh dengan air tanah, sunat aja basuh kalau nak basuh. Tapi mulut tadi wajib sebab memang yakin. Masa keluar tu keluar najis, maka sunat je basuh dengan air tanah. Kalau nak basuh dengan putih pun boleh. Cuma jika keluar tu sebiji lagi. Kalau hotdog kan. Hotdog tu yang sebiji yang dia buat daripada babi ke apa tu, keluar seketul-ketul nampak lagi. Maka baru punggung tu wajib basuh dengan air tanah. Sebab dia keluar, dia tak hancur. Tapi kalau keluar najis dah, sunat aja basuh dengan air tanah, tak wajib. Boleh je basuh dengan air biasa. Ni tempat keluar tu lah. Kecuali dia memang keluar sebiji-sebiji. Mana tahu Allah nak selamatkan, Allah tak bagi dia hadam dalam perut. Mana tahu? Kadang jadi darah daging. Walaupun tak haram, tak sengaja kan. Masa keluar tu keluar burger, keluar stick. Allah, ini yang keluar balik ni. Sebiji-sebiji keluar. Allah, alhamdulillah. Sebab Allah jaga badan kita tak ada daripada benda tu. Walaupun tak berdosa, mana sedap, mana perasan kan makan tu. Bukan sengaja. Maka bila keluar sebiji-sebiji gitu, kita kenal inilah dia. Inilah stick tu. Inilah dia, chop tak chop ni, inilah dia. Kita tahu, kita kenal dengan najis tu, maka wajib basuh. Wajib basuh dengan air tanah. Manalah tahu. Akan datang kita masuk najis yang paling banyak sekali dalam dunia, iaitu najis mutawassithah. Najis pertengahan di antara najis mukhaffafah dengan mughalazah, di tengah-tengah. Tangguh dulu. Sambung subuh akan datang. Subuh kan. Sesuai dengan tasbih kafarah dan salatu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. Sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.